Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 6 April 2022, sebanyak 761 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin kepada 2,664 dos, iaitu 6.2% dari kanak-kanak di dalam kumpulan umur tersebut. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan kadar liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin meningkat kepada 62%. Sebanyak 346 kes baru telah dilaporkan, iaitu 320 kes adalah hasil ujian ART dan 26 kes adalah hasil dari 632 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 137,585 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 523 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 134,632 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,739 kes, iaitu 51 kes sedang dirawat di hospital manakala 2,688 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, pelbagai pihak di negara ini mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung petang kemarin mengadakan majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim dan wakaf serta Majlis Tadarus Al-Quran di Masjid Pengiran Haji Abu Bakar, Kampung Bokok, daerah Temburong. Mengetuai rombongan yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Kesihatan juga mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Surau As-Salam, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. 8 anak yatim daripada warga kaki tangan hospital berkenaan menerima derma. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis didahului dengan penyerahan sumbangan wakaf berupa barang keperluan masjid. Majlis kelolaan bersama Jabatan Mufti Kerajaan dan Jabatan Kehakiman Negara dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis serupa di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan penyerahan wakaf. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengadakan majlis yang sama di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar.
Majlis diselajurkan dengan agihan zakat wang tunai kepada 50 ketua keluarga terdiri daripada golongan asnaf fakir dan miskin di daerah Temburong yang diserahkan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga mengendalikan majlis yang sama pegawai dan kakitangan wanita Kementerian Hal Ehwal Ugama di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Antara yang menyertainya Datin Hajah Jemayah binti Haji Abdul Manaf, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya serta majlis-majlis perundingan mukim dan kampung kelmarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda dan bonda serta anak anda ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis adalah program tahunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi menyemarakkan serta melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan Kementerian Pembangunan serta jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama. Mengetuai rombongan yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Sementara itu, Masjid Serdang juga mengadakan majlis yang sama. Majlis dianjurkan oleh Jawatankuasa Aktiviti Takmir Masjid berkenaan. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB Kementerian Hal Ehwal Ugama menerima wang zakat berjumlah lebih RM464,800 daripada Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Wang zakat tersebut adalah daripada akaun para pelanggan yang memberi kebenaran kepada Perbadanan Taib untuk memotong sebahagian dari akaun simpanan mereka dari Januari hingga Disember 2021 menurut garis panduan syariah. Majlis penyerahan cek contoh berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib, kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua MUIB dan juga Penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Sejak gelombang kedua COVID-19 melanda negara Brunei Darussalam, hampir keseluruhan corak kehidupan seharian bagi semua individu dan juga perkhidmatan awam terjejas, termasuk dengan piawaian prosedur operasi mahkamah. Ini telah menyebabkan berlakunya kes-kes tertunggak. Bagaimanapun, mahkamah telah mengambil langkah proaktif dalam menangani cabaran berkenaan dengan mengaktifkan pendengaran secara maya. Berdasarkan statistik Mahkamah Sivil Negara Brunei Darussalam, 1,238 kes diperdengarkan secara maya sejak Business Continuity Plan BCP diaktifkan. Dari jumlah tersebut, 242 kes diperdengarkan secara maya di Mahkamah Tinggi. Kes sivil mencatatkan paling tinggi 51%, diikuti kes saman 23%, kes kemuflisan 16%, kes jenayah 3%, kes rayuan jenayah 1%, kes rayuan 5% dan Admiralty in Rem 1%. Di Mahkamah Perantaraan pula 264 kes diperdengarkan secara maya.
Kes sivil merupakan kes yang tertinggi iaitu 59% berbanding kes jenayah iaitu 37% dan kes sivil komersial 4%. Manakala 645 kes diperdengarkan secara maya di Mahkamah Magistrate, kes jenayah mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu 65%, kes sivil 9%, kes juvana 10%, kes inquest 2% dan Akta Lalu Lintas Jalan Raya mencatatkan 14%. Acara jualan mega seluruh negara akan diadakan selama 51 hari bermula 11 April hingga 31 Mei 2022. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan jualan mega Brunei JMB 2022 adalah sebagai usaha kerajaan bagi membuka peluang kepada para peniaga untuk sama-sama memainkan peranan dalam meningkatkan aktiviti perekonomian domestik berikutan pemulihan ekonomi dari wabak COVID-19. JPES menggalakkan penyertaan para peniaga dari pelbagai sektor dengan menawarkan diskaun menarik ke atas barangan yang dijual dan tawaran-tawaran yang kreatif terutama bagi produk-produk buatan tempatan dalam mendukung usaha bagi merangsang kegiatan pertumbuhan ekonomi. Selaras peraturan-peraturan harga jualan murah, notis jualan yang dikeluarkan oleh JPES hendaklah dipaparkan dengan terang, jelas atau tersedia pada bila-bila masa sebagai pengesahan penyertaan jualan. Manakala borang penyertaan boleh dimuat turun dari laman sesawang www.jpes.gov.bn/card dan hendaklah dikembalikan melalui email ke sales@jpes.gov.bn. Sebarang pertanyaan boleh disalurkan melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak atau email ke sales@jpes.gov.bn atau hubungi talian 2230-223 semasa waktu bekerja. Pusat Ramalan Kaji Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam mengeluarkan amaran keadaan laut bergelora dijangka berlaku di kawasan perairan negara ini bermula hari ini sehingga pagi Isnin 11 April 2022. Keadaan laut bergelora dengan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter dan kelajuan angin sekitar 50 hingga 60 km sejam. Keadaan ini berbahaya kepada semua pengguna bot bersaiz kecil serta aktiviti rekreasi dan sukan laut. Bagi maklumat keadaan cuaca terkini, hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau laman Facebook dan Instagram @BruneiWeather.